P B2 nanti jangan lupa 10.50 gerak ke kelas Okay, cikgu. Okay. Okay, so dah start record. So, kita tengok nota lah. Okay, so chapter seterusnya adalah chapter 5. Chapter 5 adalah topik vectors. So boleh tengoklah kat sini cikgu ada buat key point dekat sini. Ada 4 subtopik lah, subtopik penting yang mana kita nak kena tengok nanti. Topik 5 ni topik antara topik yang cikgu boleh cakap paling panjang lah kot. Dan bila paling panjang, means that markah dia paling banyak lah. Okay, so ni vectors in 3 dimension, cerita pasal vectors lah. Vector kita dah belajar betul? Betul, vector kita dah belajar kan? Betul. Belajar kat mana? Kolam menengah. Dah belajar. Form 5 dah belajar. Maksudnya ada basic vector yang apa ni, yang kita dah tahu lah sebenarnya. Sekejap cikgu besarkan. Okay, basic vector yang kita dah tahu. So kita tengok kat sini. So ada 3 vector. Satu vectors in 3 dimension. Yang kita belajar dekat sekolah 2 dimension je. Yang kat sini adalah 3D. Boleh? Sekolah 2D. Ini sekolah 2D So kita tengok kat sini skala produk, vector produk, lepas tu application of vector in geometry. So skala produk, vector produk ni benda baru lah. So yang kita belajar dekat sekolah dulu yang ni sahaja. Boleh? Tapi bukan in 3 dimension, in 2 dimension. Okay. So tak nak buang masa, kita teruskan dengan dia punya muka dimah lah. Okay. So untuk vector in 3 dimension, kita kena jelas lah. Dulu kita dapat macam ni je. X dengan Y. Dia punya Cartesian lah. Dia punya axis ada 2 je, X dengan Y je. Tapi sekarang untuk 3 dimension kita akan pakai 3 bentuknya macam ni. Ataupun dia panggil apa, rectangular coordinate So ni posisi dia lah. Kalau awak tengok X akan ke bawah ni, X dengan Y duduk tapak bawah, lepas tu Z duduk menegak ke atas. Boleh? So boleh bacalah sini sikit nanti. The consists of OX, OY, OZ, the axis are placed. Jadi awak tolong bacalah nanti dekat nota awak. Lepas tu kita kena jelas kat sini yang X, Y ni adalah XY plane. Y dengan Z ni adalah YZ plane dan seterusnya. Sini X dengan Z, so dia adalah XZ plane lah. Boleh? So kita tengok kat bawah lagi. So any point P in a space can be specified by an order triple number. So A, B, C, D. Kenapa? A mewakili coordinate of X. 2 mewakili coordinates of Y. 3 mewakili coordinate of Z. Samalah A, B, C kat sini Lepas tu kita boleh tunjuk lah situation 3D. Boleh? Situation 3D. So dia duduk dekat di awang-awangan lah. So X, Y, Z. Dulu kalau kita tengok bentuk ni, kita boleh nampak lah. Kalau sini 3, sini 4. So, kita dapat dekat titik kat sini kan. So, nampak lah dia 2D-nya. So, kat sini, dia boleh tulis 3I tambah 4J. Ni contoh lah. So, satu lagi, bila dia dah tambah Z, satu lagi dia akan jadi K lah. IJ, K. So, ni. Boleh? Setakat ni jelas? Jelas. Okay. Jelas. Kita proceed kat bawah ni. So, tengok So we now take unique vectors I, J, K in the direction of X, Y and Z. So I in direction of X, J untuk direction of Y, Z is direction of K is the direction of Z. Okay. So tengok kat sini lah. Ni point dia 1, 2, 3. Dia panggil position vector. Awak tengok the position vector of P. Ni. Position vector OP. So dia tulis dalam bentuk AI plus BJ plus CK. Dan diingatkan dalam nota cikgu, I dia dibolkan, J dia dibolkan. Tapi kalau dalam penulisan kita, jenuh lah kita nak bolkan IJK ni. Tapi kita akan lakukan ada wave kat bawah ni, ataupun kalau kat dulu kat sekolah, kita akan selalu distresskan oleh cikgu, underline the vector. Boleh. Kenapa kita boleh bezakan lah antara apa ni,
constant dengan vektor. So vektor, so A, I ada garisan kat bawah. Tambah B, J ada garisan kat bawah. J mewakili vektor lah. C, K. So, ada garisan kat bawah Sama ada dalam bentuk keli punya garisan ataupun kalau dah malas sangat buat garisan macam ni je. Dan tak disarankan lah membolkan IJK tu. Boleh? Untuk penulisan kita tak perlulah dibolkan. Okey, so bentuk pertama adalah bentuk macam ni. IJK, bentuk vektor lah. Ataupun dia tulis dalam bentuk macam ni, dia bukan bracket bulat tu. Dan dia bukan square bracket, dia bracket tajam macam ni. So ni mewakili vektor. Ada satu lagi vektor boleh ditulis dalam bentuk matrix A, B, C. Boleh? Kolom matrik namanya. So ada 3 lah bentuk yang awak kena jelas lah. Andai kata soalan dia tulis dalam kolom matrik, then follow je lah. Kalau dia minta dalam vektor, bagi dalam vektor IJK. Lepas tu ni adalah bentuk bracket lah. Okay, so kita tengok dulu beberapa contoh lagi kat bawah ke ada explanation kat bawah. Okay, so ada type of vector kat bawah ni. So kenal dululah type of vector. So yang pertama adalah position vector. Apa tu position vector? Cikgu terus highlight apa yang penting lah kat sini. A vector that start at the origin is called position vector. Boleh? Start from origin. Biasanya dia bagi nama dia OB, OA, OC. Maksud O ni, O adalah origin. Boleh? Kalau bentuk dia, ni daripada origin ke A. So OA, ni direction dia, contohlah A dia tulis A kecil kan. A kecil is equal to OA. So A, B, C. Ni contoh lah. Boleh? Position vector, point dia, the vector that start from the origin to position vector. So kena kenal dulu benda tu sebab benda tu pertama sekali yang kita akan tengok nantilah. Okay, so zero vector. So zero vector denoted by 0 has magnitude 0 contrary to all the other vectors. It has no specific direction. Apa maksud dia? Contohlah cikgu ada V, vektor dia senang cerita dia ada O, 0, 0, 0. Ataupun nak tulis vector is equal to 0i, 0j tambah 0k. Boleh? Jelas setakat ni? Jelas cikgu. Okay, lagi unit vector pula. Unit vector, the unit vector of a vector whose magnitude is 1 in the direction of A. So the unit vector kita panggil A hat. Ada topi kat atas ni So A hat. So A magnitude of A. Vector A over magnitude of. Magnitude ingat tak? Magnitude of A is square root of A square tambah B square plus C square. Kalau A tu adalah AI tambah BJ tambah CK. Boleh? So ni magnitude dia. Just recall balik je. Yang ni kita dah biasa dah. Kita dah biasa dengar magnitude, unit vector ni kita dah biasa dengar sebenarnya. Okay. So kita tengok parallel. Boleh? Kita tengok parallel vector. If the vector U1 and U2 are parallel, there are scalar multiple of each other. Tengok U1 is equal to lambda U2. Yang mana lambda can be any real number. So contohlah cikgu ada 2i plus 2j plus 3k. Ni adalah U1 cikgu. U2 adalah 4i plus 4j plus 6k. Boleh? Kalau kita perasan U2 is equal to 2ui. Setuju? U1. Setuju? Boleh. So inilah maksud dia. Direction sama. Boleh. Direction yang sama. Ni 2, 3. Tapi dia panjangkan jarak dia. So kalau kita ingat dululah. Kalau kita ada magnitude. Contohlah So kita ada magnitude of A is equal to 3. So kalau magnitude of 2A. Dia akan jadi 6.
Boleh. Dia berganda lah. Boleh. So direction dia mungkin sama. Cuma jarak dia lain sikit lah. So kalau ni A, ni 2A. Boleh. Okay. So kita teruskan lagi. Perpendicular vector. So perpendicular vector kita tahulah. The angle between A and B is 90. Alamak. Apa dah jadi ni? Sekejap. Okay. Ni contoh dia. -90° . Ni adalah vektor A, ni adalah vektor B. So dia boleh jadi mana-mana direction lah, tapi yang penting 90°. Ni perpendicular vector. Okay, ni basic-basic yang orang kena tahulah. Okay, next kita nak tengok addition and multiplication untuk vectors pula. Kita tengok yang pertama dulu . Ada beberapa nota lah kat sini. Lepas tu nanti kita buat example lah. Tengok . Vector in a space apply the same rule of addition, subtraction, scalar multiplication and also magnitude just as the in the plane. So sebenarnya lah untuk kiraan ni kita dah biasa jumpa juga sebenarnya. Magnitude cikgu dah terang tadi. So V1 is magnitude dia square root of A square plus B square plus C square. Tapi kalau untuk tambah pula, hasil tambah yang I dengan I, J dengan J, K dengan K, samalah tolak. Yang dekat I akan tolak dekat I, yang dekat J tolak dekat J, yang K tolak dekat K. So, sekejap lagi kita buat lah. Kalau skala multiplication pula sama, just darab je nombor tu. Macam ni lah tadi. Dia sebenarnya, ni darab 2, darab 2, darab 2, dapatlah 2, U1. Okay. So, kita teruskan dengan example. Okay, dah boleh start menulis dah. Okay, example kita . Kita ada kat sini vektor P. Vektor P adalah 2I plus 3J. Dan Q kita ada I plus 2J minus 2K. Ni semua benda-benda mudah lah. Awak boleh selesaikan lah benda ni dengan mudah . So, dia minta P plus Q. Apa kita buat? P plus Q. Kita susun dulu. 2I plus 3J plus I plus 2J minus 2K. Boleh. So yang I dengan I, so 2 plus 1 dapat 3I. J dengan J dapat plus 5J. Cikgu, Ya. kan P 2I plus 3J plus K. 2J. Oh, ada K. Ha. Dikaburi. Cikgu tambah K satu lagi kat sini . Sorry. So 2I plus 3J, K dia duduk belakang. Boleh . Okay. Kita sama balik. 2I, so 3I. 3J tambah 2J dapat 5J. K dengan negatif K kat sini. So tambah, tolak K. Setuju? Setuju. Okay. So teruskan dengan yang tolak. Kita dah cek jawapan sekejap. Okay. Boleh? Okay. Teruskan dengan yang tolak. So kita tengok B. Q minus P. Kali ni betul lah. Q adalah I plus 2J minus 2K. Ada underline tu. Lepas tu tolak is better dalam bracket lah. Sebab tolak kan tambah tadi tak ada masalah. Dia takkan ubah sign. So kita tolakkan dengan P. 2I plus 3J plus K. Okay. So tolakkanlah. I dengan I akan dapat negatif I. 2J minus 3K. So akan dapat negatif J. Negatif 2K minus K dapat negatif 3K. Boleh ? Very simple one lah. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay. So kita teruskan lagi. Kita tengok. Dia minta kita selesaikan 2A minus B lepas tu modulus. 2A minus B lepas tu modulus. Okay. So kita cuba tengok.
2A dulu Kita selesaikan 2A dulu. 2A minus B. So kita ada 2 times I plus J plus K. Lepas tu kita minuskan dengan B. Kita ada negative I plus 3J minus 2K. So hati-hati minus tu yang kena hati-hati lah. So ni akan dapat 2I plus 2J plus 2K. Sini akan dapat plus I minus 3J plus 2K. Okay, susun balik. So dapat 3I minus J lagi dapat plus 4K. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay, so dah dapat benda tu, dia minta magnitude of 2A minus B. So tugas kita senang lah. Square root of 3 square plus negative 1 square plus 4 square. So kita ada 3 square dapat 9, 1 square dapat 10, 4 square. So sini akan dapat square root of 26. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. So kita go lagi dengan example 3. Soalan dia, find a unit vector U in the direction of vector A to B. U adalah A to B. Hence find find a vector 6 unit long in that direction. Okay. So kita tengok dulu A ke B. Boleh. Ni dalam bentuk koordinat. Boleh. Koordinat. Ni pun sama. Koordinat juga. So tak boleh terus direct tolak lah. Koordinat. So bila koordinat, kita kena ambil position vector lah. U is A to B. Boleh. Yang kita ada ni boleh ditulis dalam bentuk OA, which is 101 dalam bentuk matrix. OB adalah 320. Boleh? Ataupun tak nak tulis macam ni, boleh tulis dalam bentuk I plus K. Kalau tak nak tulis macam tu, ni adalah 3I plus 2J. Kalau tak nak tulis macam ni lah. Tapi cikgu prefer dalam bentuk ni sebab senang kita nak kira lah. Okay, dah. So, A ke B ada macam-macam cara lah. Kat sekolah dulu kita diajar macam ni. OA tambah AO, OB. Supaya yang tengah ni sama. Lepas tu dia combine dia jadi AB. Yang kita belajar lah kat sekolah. Tapi biasanya kita akan buat macam ni. OB minus OA. Macam mana? Sebab kita ada OA dengan OB. So tak perlu ubah yang belakang tolak yang depan. Boleh? Tu teknik dia lah. So OA minus OB kita ada 320 minus 101. So jawapan kita adalah 2 to negative 1. Boleh? So U vektor dia adalah 2I plus 2J minus K. Alright. Dah, kita dah dapat U. Lepas tu soalan dia, find a unit vector of U. Boleh? So unit vector of U hat. Boleh? U hat U over magnitude of U. So apa yang tak ada lagi? Mencari magnitude of U. So magnitude of U senang lah. Square root of 2 square plus 2 square plus negative 1 square. Dapat apa tu? 2 square dapat 4. 2 square dapat 4. Plus 1 square dapat 9. So dapat 3 kat situ. Okay. So cikgu susun balik. So we have 2I plus 2J minus K. Bawahnya 3. Boleh? Magnitude of U. So, ataupun boleh tulis satu-satu. 2I over 3 plus 2 over 3J minus 1 ataupun 1 over 3K.
pun boleh juga. Boleh nak tinggal macam ni boleh, nak buat macam ni pun boleh. Okay, so ni adalah U hat. Tapi soalan dia vector 6 unit long. Boleh. Yang ni magnitude dia, ni kalau kita cari magnitude dia is 1. Boleh. So kalau 6 unit long, maksudnya yang magnitude 1 ni kita akan darab dengan 6 lah. Boleh. So maksudnya cikgu letaklah vektor baru ni nama dia V. Boleh. V adalah 6 kali unit vektor. Boleh. Sebab unit vektor ni magnitude dia 1. Darab dengan 6 dapatlah 6 unit long. So cikgu tulis balik je lah. 6 darabkan dengan 2/3 I plus 2/3 J minus 1/3 K. Okay, so kita multiply, kita akan dapat 4I plus 4J minus 2K. Okay, kelas. Boleh follow? Boleh. Alright. So kalau boleh follow, kita buka muka surat seterusnya. Kita buat susah sikit soalannya. Okay. Kita tengok example 4. Example 4 ni sebenarnya soalan konsep. Kalau tak silap cikgu lah. Konsep atau konsol macam tu lah. Tapi nanti tengok balik lah. Cuma cikgu bagi pendedahan dulu. Supaya senang lah kita buat konsep konsol nanti. Okay. So the position vectors of A, B, C. Ni dia bagi position vector. Ingat position vector apa tu? Apa tu? Position vector. Ada nama filzah ke dalam kelas ni? Vektor yang start dari origin. Yes, vector yang start daripada origin. Itulah position vector. Okay. So dia dah bagilah. Sebab tu nama dia OA, OB, OC. Boleh? Dia dah bagilah. Dalam bentuk position vector dah. So cantik lah. Kita dah ada OA, kita dah ada OB, kita dah ada OC. Lepas tu dia cakap find the position vector of the point D if A, B, C, D is a parallelogram. Parallelogram. Boleh? Apa tu parallelogram? So kalau tak ada idea, dia adalah satu bentuk segi empat yang ada parallel punya side. Boleh? Parallel punya side. Bentuknya lebih kurang macam ni lah. Boleh? Atas macam ni lah. Andai kata ni adalah A, B, C, D. Andai katalah bentuk dia macam tu So mungkin lain bayangan lain lah keluarnya, tapi dia akan dapat lebih kurang sama nanti. Okay, so bayangan cikgu macam ni lah A, B, C, D. Okay. So dia nak position vector of D ni. Dia nak yang ni. Senang cerita dia nak OD lah. Boleh dia nak OD. Okay. So cikgu nampak kat sini position vector direction of AB dengan CD sama. So dia adalah parallel kan. AB is equal to CD. Yang tu yang cikgu jelas lah. AB is equal to CD. Dan jarak dia pun akan sama lah. So daripada segi magnitude kat depan ataupun nilai kat depan ni, sini 1, depan ni 1. Sebab sama kan, sama panjang, sama direction. Okay, so kita mula mencari AB dulu. So AB adalah OB minus OA. Dan CD adalah OD minus OC. Boleh? Kita buatlah kat sini OD adalah A, B, C. Yang mana kita tak tahu lagi dia punya apa nilai A, apa nilai B, apa nilai C. So kita cuba settlekan dulu. Kita cari OB OB apa tadi? 2, 3, 3. 2, 3, negatif 3. OA pula adalah 3, negatif 1, 2. 3, negatif 1, 2. Tolong double check juga Kita takut salah. 2, 3, negatif 3. 3, negatif 1, 2. Okay. OD tak tahu tadi. OD adalah A, B, C. OC pula 5,
minus 2, 7. Boleh? Okay, so kita simplifykan. Kita cuba settlekan. 2 minus 3 got negative 1. 3 minus 1 got 4. Negative 3 minus 2 got negative 5. So yang ni senang lah. A minus 5. B plus 2. C minus 7. Agak-agak boleh dapat tak A, B, C? Boleh. Boleh kan? Dengan mudahnya lah. A minus 5 is equal to negative 1. So A is equal to 4. Boleh? A is equal to 4. B pula. B pula. 4 is equal to B plus 2. So B is equal to 2. Lagi C pula. We have negative 5 is equal to C minus 7. And C we have 2 juga. Boleh? So kita tahu kat sini position vector of OD adalah 2I plus 2J. Silap. Padam balik. A dia adalah 4 kan? So, A dia adalah 4. So, we have 4I plus 2J plus 2K. Alright, dah settle. Soalan pertama kita dah selesaikan mencari position vector of OD. Dah selesai. Okay. Kat sini So, ni method dia lah. Kita ambil perkataan parallel kat sini. Boleh? Kita ambil parallel. Okey, dah selesai soalan A. Kita tengok soalan B. Okey, tengok soalan B ni, soalan A Okey, soalan B. Dia cakap find the position vector of M if AM nisbah dia, ratio dia AM MB is 1:3. So cikgu ambil A dengan B lah A, B. Ni satu titik, dia pergi sebelah sini. Lepas tu M kat tengah. Siapa lagi panjang ni? AM ke MB? MB. MB lagi panjang. AM. Sudah. AM ke MB ni? Kita tengok. AM per MB is equal to 1/3. B pula. AM over MB adalah 1/3. So 3 AM sama dengan MB. Boleh? So dekat MB ni ada 3 AM. 1, 2. So AM. Boleh? So 3 AM ada dekat MB. So ni maksud dia lah. So lagi siapa lagi panjang? MB. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Cikgu nak tanya. Dalam AB ada berapa AM? 4. Betul. Ada 4 AM. Boleh? Kita pegang dulu benda ni. So dalam AB ada 4 AM. So sini 1 AM. Sini AM. Kenapa? Sebab ada 3 AM dalam MB. Yang tu kita pegang dulu lah. Okey. Kita mencari position vector of point M. So position vector adalah OM. Boleh? So OM, awak tengoklah kat sini. OM. So nak pergi ke OM, kita pun buat different direction lah. Yang ni dengan yang ni. So maksudnya OA ke AM. OA tambah AM. AB lagi. AM. So OA dah ada. Kita tengok sikit OA kita buat apa tadi. OA kita adalah 3 tolak 1, 2. OA kita kan. Tambahkan dengan AM. AM adalah 1/4 AB. Sama dengan
AM. Boleh. AM adalah 1/4 AB. AB kita dah cari tadi. Ni AB kita. Boleh. Ni adalah AB kita. So AB kita 1/4. Kat sini dalam dia ada -1, 4, -5. Okey kelas. Tolong selesaikan benda ni. Kita tengok apa jadi. Okey. Atas ni dapat 11/4 betul Tolong double check. 3 tolak 1/4. Betul. Ni dapat kosong. Sebab sini tolak 1, sini tambah 1. Lepas tu seterusnya 2 tolakkan dengan 5/4. So 3/4. Boleh. So OM boleh ditulis dalam bentuk 11/4I plus 3/4 K. Alright class. So far faham? Faham. Boleh Okay, so ni awal-awal lah. Dia punya konsep of multiplication. Lagi apa lagi? Addition, subtraction, boleh So ni ada sedikit contoh daripada soalan konsep ataupun konsol je kita ingat. Tapi memang ada lah dalam awak punya tutorial tu. Lepas tu ni cerita sikit pasal magnitude, cerita sikit pasal nak cari unit vector. Lepas tu atas ni basic lah. Tambah tolak Okay, so tu habis untuk subtopik yang pertama. Now kita nak tengok scalar product. Boleh? Nak tengok scalar product. So ni benda baru lah. So tengok betul-betul. Sebab dia masuk exam. Bila masuk exam, PSPM, so kita fokus betul-betul lah. Okay, so kita tengok the scalar product of two vectors is A, vectors A, A1I plus A2J plus A3K, dan B, B1I, B2J, B3K is the operation which is written A dot B. Boleh? A dot B. Sebab tu nama dia scalar product. Dia tulis dot product kat belakang ni. Dot So A dot B. Boleh? So magnitude of A, magnitude of B, cos theta. Boleh? Ni cara sebut dia lah. Yang mana theta kita adalah between 0 to 180. So A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B, cos theta. So kita tengok kat bawah ni ada sikit properties. So kita ada A dot B is greater than 0. Dia adalah acute angle. Theta dia adalah acute angle. A dot B is equal to 0. Dia adalah perpendicular. Boleh? Dia adalah perpendicular. A dot B less than 0. So dia adalah obtuse angle. So ni awak kena terima dulu yang ni Dan yang paling popular adalah A dot B equal to 0. Kenapa A dot B equal to 0? Sebab dia perpendicular. Ni banyak lah. Banyak sangat digunakan yang ni. Yang lain ni jarang. A dot B equal to 0 ni paling popular. Okay. So kita tengok definition sikit. The scalar product between A and B is also defined as A dot B is equal to A1 times B1, A2 times B2, A3 times B3. Kita cuba tengok kejap ke atas. A1 times B1, A2 times B2, A3 times B3. So kalau kita tengok A1 multiply by B1 tu adalah elemen untuk I. A2 multiply by B2 dia adalah elemen of J. So A3 dengan B3 dia adalah elemen of K. So maksudnya A darab A, B darab B, C darab C dan ditambahkan. Boleh? Ataupun I dengan I, B dengan J dengan J, K dengan K, bila kita multiply kan, kita tambahkan, dia adalah scalar product ataupun dot product. Okay. Kita tengok dekat soalan ni Soalan dia, if A dot B, evaluate A dot B if A diberi 3i minus 7k.
B adalah negative 2J plus 3K. And the angle between A and B is 75. Okay. So ada dua method lah kat sini. Satu, kita tahu A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B cos theta. Lagi satu, kita tahu A dot B is equal to A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Okay, so ada dua method Satu, menggunakan formula yang atas. Yang kedua, pakai definition yang kita jumpa ni lah. Okay, so cikgu akan tunjuk dua-dua method dan jawapannya sepatutnya sama. Boleh? Sepatutnya sama. Okay. Anda kata tak sama, means that yang ni ada something wrong lah. Boleh? Okay, so kita cuba tengok dulu. Okay, kita ada A dot B. Cikgu pakai yang mudah dulu A dot B. So A dot B. Yang pertama, cos 3, kosong, negatif 7. Dot kosong, negatif 2, 3. Boleh? 3 darab kosong, kosong. Kosong darab negatif 2 dapat kosong. Negatif 7 darab dengan 3 dapat negatif 21. Siap? Boleh? So ni yang pertama. Siap? Yang kedua, B, dia adalah magnitude of A. So cari magnitude of A. Magnitude of A adalah 0 square plus 3. Mana datang 0 pula? Kita terus ambil lah. Kita draw. So tengok. Soalan dia 3 square tambah 7 square. Dapatkan jawapan. Magnitude of B negative 2 square plus 3 square. So kita tengok berapa jawapan dia. 3 square 9. 9 tambahkan 49 dapat 58. Magnitude of 58. Sini kita dapat 2 square 4. 4 plus 9 dapat 13. Okay, so kalau kita tengok kat sini lah. A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B cos 75. Kita dah double check Cikgu rasa salah. Sebab cikgu rasa macam pelik 75. Okay, set 58, set 13 cos 75. Seorang tolong check. Dan ni tak ada mode radian Kes ni tak ada mode radian sebab 75 tu dalam degree. Okay, seorang tolong check. Tujuh. 7.107. Ya, cos 7.1. So sini 21 kan? Okay, ada something wrong somewhere lah tu. Okay, cikgu dengan menggunakan kuasa cikgu, kita ubah sikit yang ni. Boleh? Kita ubah sikit yang ni. Kita pakai 139.3. Boleh? Yang ni kita ubah lah. Kita ubah yang ni. Kita pakai 13. Bukan 13. 139.3. Cuba kita tengok. 139.3. So dia akan dapat almost negatif. Lebih kurang negatif 21. Bila dibundarkan lah. Kalau kita pakai 140 sekalipun. Negatif 140 pun boleh pakai lah. 140 pun boleh diterima. Untuk kes ni je lah Sebenarnya nak tunjukkan A dot B ni dia akan dapat nilai yang sama. Tu je sebenarnya. A dot B menggunakan formula yang cikgu tunjuk yang first ni
Ataupun cikgu ambil yang ni lah. Kita tukar Ni 3139 dia macam awkward sikit nilainya. Kita pakai yang ni. Untuk nota korang lah. Kita pakai yang ni. 140. Boleh. Kita adjust sikit lah nota kita. So, nak tunjukkan. Cikgu nak tunjukkan. Ya Allah. Okay. Cikgu nak tunjukkan yang A.B ni. Kalau guna apa, mana-mana method pun, dia akan dapat nilai yang sama. Okey, boleh setakat ni kelas? Boleh ke? Boleh, okey. Boleh ke? So kita tengok dot product untuk yang bawah ni. Dot product yang bawah ni lebih kepada example mudah lah. So 2i minus j dotkan dengan 3i plus 4k. Kita tengok apa jawapan dia. Ni the flash punya mode lah. So A, 2i ataupun tak nak buat macam ni, kita terus tukar bentuk dia. 2, negative 1, 0, dot 3, 0, 4. 2 times 3 dapat 6. Negative 1 dapat 0. 0 darab 4 dapat 0. So jawapan dia 6. Tu A. B pula kita ada. Susun betul-betul ikut urutan ni lah. J, K. So J 0 untuk I. 3 minus 2 dot IJ. IJ 7. So I 2J minus 7. So 1, 2, negative 7. Okay, multiplykan. 0, 1, 0. 2 times 3, 6. 4 times 7. 2 times 7 dapat 14. So jawapan kita kat sini 20. Boleh? Ni boleh laju sikit lah. Okay kelas. Boleh kita proceed lagi? Boleh cikgu. Boleh. Okay, so kita teruskan lagi. Kita tengok example 3. So dia cakap given that A 3T 3I plus TJ minus K. B pula kita ada 1 minus TI minus 3J plus 4K. Dan dia cakap find T if A and B is perpendicular to B. So kena ingat perpendicular A dot B is equal to 0. Okay, kita mulakan Cikgu buat A dot B menggunakan yang ada ni lah. So 3T negative 2 dot 1 minus T negative 3 4. Kelas P2 dah boleh mula berjalan ke kelas Okay, so kita multiply, kita akan dapat 3 minus 3T plus dalam bracket negative T 3T. So kat sini kita tolakkan dengan 8. So ingat A dot B is equal to 0. So sini kita dapat negative 6T. 3 dengan negative 8 dapat negative 5. Dan T kita akan dapat ni alih ke sebelah. So dapat negative 5 over 6. Okay kelas, boleh follow? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh, okay. Kita buat lagi beberapa soalan kat sini. Beberapa soalan lagi kat sini. Lepas tu kita stop lah. Tengok example 4. Habiskan example 4 lah, senang. Kita ada lagi 5 minit. Okay, given that A is 2I plus 2 plus 3J minus 5K. So B kita ada 4I minus J minus 3K. Lepas tu dia minta kita cari A dot 2A. 2A minus 3B dot A plus 2B. Okay, so kita cuba tengok dulu lah. So yang pertama kita ada A dot 2A. So A dot 2A. So cikgu terus tulis dalam bentuk matrices 2, 3, negative 5. Dotkan dengan 2A. 4, 6, negative 10. Boleh? So multiply 2 times 4 got 8. 3 times 6 we got 18. So yang bawah tu dapat 50. Boleh? Total dia ni dapat 26, 76. Ataupun
boleh buat macam ni. A dot 2A is equal to 2 times magnitude of A square. Boleh? 2 times magnitude of A square. 2 square plus 3 square plus 5 square. So 4 tambah 9 tambah 25. Ini 13. Sini akan dapat 76 juga. Ni 13 tambah 25 dapat 13 tambah 25. Dapat 38 kan? 38 darab 2 dapat 76. Ni method dia lah Yang satu lagi B. Cikgu rasa boleh settlekan lah kot. Terus kita ada 2A minus 3B dotkan dengan A plus 2B. Which mean kita kena buat operation 2A minus 3B dulu. Lepas tu A plus 2B. Lepas tu barulah dapatkan jawapan dia. So cikgu susun dekat sini lah. Dari A apa? A 2, 3, negatif 5. So darab 2. Dia jadi 4 betul 4, 6, negatif 10. So dalam ni tolakkan dengan 3B. 3B 12 tolak 3 tolak 3. Kita dotkan A kita 2, 3, negatif 5. Ni cikgu buat bracket besar. Dot. Kita tambahkan dengan 2B. So 2B kita ada 8 tolak 2 tolak 6. So ni silap lah. 9 Okay, nanti korang tolong double check. Jawapan dia should be negative 60. Tolong check je lah. Okay kelas. Untuk hari ni kita stop sampai sini dulu. So kita habis muka surat 9. Next class kita akan tengok properties Next class kita akan tengok properties. Lepas tu kita sambung lagi lah. Okay kelas, untuk hari ni sampai sini dulu. Kita jumpa lagi kuliah hari Khamis.